Dengan sebab itu, janganlah seorang melihat harta, dia dapat harta, pangkat, kedudukan, semuanya urusan dunia. Dia merasakan bahawa dia telah disangi oleh Allah SWT. Dia telah diberi taufik. Bukan begitulah tuan-tuan. Bukan begitu. Allah SWT tidak pernah melebihkan seorang atas yang lain kerana dunia ini tempat untuk balasan. Tidak. Setengah yang Allah SWT beri dipercepatkan. Tapi yang kita harapkan di akhirat tuan-tuan, dan pemberian di dunia hanyalah merupakan satu ujian. Jangan orang kaya merasakan bahawa Allah sayang kepadanya, justru dengan kemewahan tersebut boleh menyebabkan dia tidak membuat bab ibadah. Tak apalah, tak datang sembahyang berjemaah pun tak ada masalah, sembahyang awal kemudian waktu pun tak ada masalah. Nanti bila dosa dah banyak, kita terlibat dengan rasuah, pergilah umrah, pergilah haji berkali-kali, tiada tahun, nanti kita minta ampun kepada Allah di sana. Tuan-tuan, ini merupakan satu penipuan tuan-tuan, gurur. Dulu kita belajar perkataan garur, syaitan yang menipu dalam surah Luqman yang lalu. Seorang harus berbangga kalau dia miskin sekalipun, tapi dia punya anak yang saleh yang dapat mengingatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lihat dalam ayat berikut bagaimana kepentingan jalinan hubungan kekeluargaan ini penting bagi mengukuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW sering kali berdoa dengan doa yang sahih. Doa dalam, kita lihat dalam Sunan Abi Dawud, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu lah yang kuharapkan, janganlah kau biarkan diriku kepada mentadbir sendirinya tanpa bimbingan darimu. Perbaikilah urusanku keseluruhannya, sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tuan-tuan, janganlah harta menyebabkan kita mengukur kita berada di pihak yang benar. Dalam hadis yang sahih, seorang ibu sedang menyusukan anaknya. Beberapa orang budak kecil yang bercakap. Dia sedang menyusu pada babynya. Baby sedang menyusu ni, lazimnya tak pandai bercakap lagi. Dia melihat seorang berkuda naik dalam keadaan hebat, lalu di hadapannya. Dia berkata, Ya Allah, jadikanlah anak yang sedang aku susukan ni sehebat panglima itu, orang yang hebat itu dengan kenderaannya. Tiba-tiba si baby yang sedang menyusu ini melepaskan putingnya lalu berkata, Tidak, Ya Allah, jangan jadikan aku seperti ini. Ibunya terkejut. Kejap lagi datanglah seorang yang sedang dihambat, seperti orang gila diperlakukan, dihina, dipukul, dituduh sebagai pencuri. Lalu ibu ni berkata sekali lagi, Allah, janganlah dijadikan anakku seperti bangsa ini. Orang miskin, lemah, diperhambakan, dipermainkan, dihina. Tiba-tiba baby yang sedang menyusu ini berkata, Ya Allah, jadikan aku sepertinya. Lihat tuan-tuan, penilaian manusia selalunya zalim. Kita menilai orang pada pakaiannya, menilai pada pangkatnya, pada titlenya, pada hartanya, pada kedudukannya. Tidak tuan-tuan, Allah tidak pernah menilai seperti itu. Kerana pemberian ni kadang-kadang merupakan satu ujian kepada Allah SWT. Syukur kepada Allah kalau saudara kaya, dengan kekayaan itu memudahkan saudara untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi saudara menutup aurat, saudara hadir sembahyang berjemaah sentiasa, pantang mendengar umat Islam susah, saudara akan tampil untuk mulakan bantuan. Anak-anak saudara salih dan salihah, maka itu merupakan satu busyra, satu kegembiraan syurga yang Allah SWT akan untukkan untuk saudara. Walau bagaimanapun jangan tertipu. Dalam masa yang sama, seorang yang hina hidupnya miskin, serba tak mencukupi, janganlah dia menyangkakan Allah menghina dia. Tidak, Allah nak dia bermujahadah lebih. Kerana dengan kesukaran hidup itu akan menyebabkan dia mudah untuk masuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakit tanda Allah nak kafarahkan dosa saudara. Miskin supaya saudara berusaha apa yang ada di sisi Allah. Jangan tamakkan apa yang ada di sisi manusia. Sesuatu tuan-tuan nak menceritakan bab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni satu benda yang luar biasa. Dalam satu kisah ni kemukakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang budak Yahudi yang kerjanya berkhidmat untuk Nabi SAW. Harus kita mengambil bekerja bukan Islam. Alangkah baiknya kalau hidayah Allah SWT sampai kepadanya dengan sebab dia melihat, dia kagum, melihat akhlak kita yang murni, yang elok, yang mulia, seperti yang berlaku dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW. Telah pun dikhidmat oleh seorang Yahudi, seorang anak Yahudi, ulam Yahudi. Satu hari dia sakit, Nabi datang menziarahinya. Lalu Nabi duduk di kepalanya. Nabi telah bersabda kepadanya, Wahai budak, masuk Islamlah. Dipandang kepada bapa dia yang juga ada di sisi yang masih lagi Yahudi. Mereka ni keluarga kafir. Nabi menziarahinya, Nabi pujuk dia masuk Islamlah. Kamu seorang yang baik, kamu sering berada di masjid membantu aku, membereskan urusan aku.
Dia tengok bapak dia, kelip-kelip, mata kebil mata dia. Akhirnya bapa dia berkata, "Ati' Abul Qasim." Nak, taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni dia tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikata ati' Rasulullah, maka ternafilah permusuhannya selama ini terhadap Islam, kerana dia telah mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mahu berkata begitu kerana keegoannya. Dia hanya berkata ati' Abul Qasim. Kalau nak kata ati' Muhammadan, nampak macam biadab sangat pula. Jadi dikata ati' Abul Qasim, ta'ala kepada Abul Qasim, kerana bagi masyarakat Arab pada waktu tradisi menyebut nama bersandarkan kepada anak adalah satu kemuliaan. Saudara ada anak bernama Muhammad, panggilan memuliakan saudara adalah Abu Muhammad. Saudara ada anak bernama Khadijah, saudara dipanggil Abu Khadijah. Saudara ada anak bernama Aisyah, saudara dipanggil Abu Aisyah, satu kemuliaan. Maka tradisi Arab, orang Yahudi ni nak kata Rasulullah tinggi sangat, nak kata Muhammadan hina sangat. So ati' Abul Qasim, nak ta'ala kepada Abul Qasim. Maka matilah budak ni dalam keadaan Islam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Alhamdulillahiladzi anqazahu bi minan nar. Maha suci Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka dengan sebabku, lalu dia masuk Islam. Dia mati, Rasulullah SAW pun bersabda, marilah kita menyembahyangkan jenazahnya. Saudara, ujung umur yang penting lah saudara. Bukanlah kehidupan dunia ni dengan pangkat, dengan harta, dengan kedudukan, dengan title yang berbagai, itu yang muliakan kita. Tidak. Innamal umur bi khawil khawatim. Semuanya satu perkara dikira pada ujungnya. Maka di sini kita belajar satu peristiwa yang berlaku. Nabi Muhammad SAW diingatkan Allah SWT, dan ingatan ini bukan sahaja kepada Nabi, malahan kepada kita. Janganlah kita mengukur seseorang itu pada kemewahan dunia sampai kita merasakan dia perlu dimuliakan, dihormati, diikuti kata-katanya walaupun bercanggah dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau tujukan pandanganmu sampai terbeliak melihat kenikmatan yang kami berikan kepada golongan itu seperti bunga kehidupan dunia. Bunga ni dia akan layu, maka demikianlah dunia ni dia akan pergi. Berapa banyak harta yang telah dibangga-banggakan selama ini, kata Pak Hamka dan tafsir Al-Azhar, dia tidak lagi tinggal apa-apa kemudiannya. Kam min mulukin zala anhum mulkuhum wa ka'anna zakal mulka kana khayala. Berapa banyak harta rumah yang dibangga-banggakan, besar, luas, dilihat dengan penuh hormat oleh orang ramai, penuh rasa kagum. Tuannya mati, anak-anak juga kelahi, bergaduh. Itulah dunia, tuan-tuan. Bukan untuk ditinggalkan terus, tapi diambil pada hak yang sepatutnya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Nanti kita akan lihat penjelasan lanjut mengikut pandangan para ulama tafsir terhadap ayat ini dan berikut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.